Hai, berjumpa lagi kita di episod kali ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan like jika video ini memberi manfaat kepada anda kerana secara tidak langsung membantu pengembangan channel ini. Perjalanan saya di negara Bosnia dan Herzegovina bermula di pinggiran sungai Taman Negara Una. Sungai yang mengalir dari taman negara ini menjadi nadi kepada Bandar Bihak. Pusat pentadbiran wilayah Una sana berhampiran garis perbatasan Croatia dan Bosnia Herzegovina. Bandar yang terkepung selama 3 tahun ketika era Perang Bosnia ini sedang bangkit. Namun, impak kesan peperangan masih boleh dilihat di kiri kanan jalan dan memerlukan masa untuk dipulihkan. Pengembaraan kemudiannya diteruskan ke bahagian tengah Bosnia Herzegovina dan berhenti di Plivsko Jezero, kawasan di Yaxche yang menempatkan rumah kincir air tempat penduduk tempatan mengisar gandum suatu masa dahulu. Saya turut singgah ke Travnik sebelum tiba di Sarajevo untuk berehat dan mengunjungi Sarena Zamija, sebuah masjid dengan seni bina Uthmaniyah yang dibina oleh Suleiman Pasha Skopjak, Wazir Bosnia pada tahun 1815. Lanskap tanah tinggi yang memukau di samping runtuhan akibat konflik yang mendalam menjadikan perjalanan sejauh 300 km ke Sarajevo ini begitu asing buat saya. Terletak di bahagian tenggara, Sarajevo merupakan ibu negara kepada Bosnia dan Herzegovina yang merupakan pusat kebudayaan penting bagi wilayah Balkan. Bandar dengan populasi hampir 600,000 orang ini mempunyai legasi sejarah yang pelbagai, bermula dari zaman pertengahan Eropah hinggalah di era kegemilangannya ketika pemerintahan Uthmaniyah pada abad ke-15 dan Empayar Austria-Hungary sekitar tahun 1878 hingga 1918. Saya meluangkan masa di sekitar Jalan Saraci dan Baskar Sija, bazar yang menjadi mercu tanda bandaraya ini. Beransur keluar dari Sarajevo, destinasi seterusnya adalah di Mostar. Bandar ikonik di wilayah Balkan terletak di Sungai Neretva, salah sebuah sungai utama yang mengalir melalui Bosnia Herzegovina dan Croatia. Bandar dengan pemandangan hebat ini adalah lokasi terletaknya Stari Most, sebuah jambatan indah abad ke-16 yang merupakan antara monumen paling dikunjungi di negara ini. Jambatan berketinggian 25 meter ini dibina atas arahan Suleiman Al-Kanuni atau lebih dikenali sebagai Suleiman the Magnificent ketika kempen perluasan empayarnya di Eropah. Saya berkesempatan untuk menjejakkan kaki di Masjid Koski Mehmet Pasha, sebuah binaan dengan pengaruh klasik seni bina Uthmaniyah yang diasaskan pada tahun 1618. Seperti bandar-bandar lain di negara ini, Mostar juga tidak terlepas dari luka kesan peperangan. Namun, proses pemulihannya adalah yang terpantas dengan kerja-kerja infrastruktur dan baik pulih berterusan
dari pelbagai negara. Persekitaran Mostar kini cukup meriah dengan pelbagai aktiviti rekreasi dan keramaian selain menjadi tempat tumpuan utama pelancong ke negara ini. Pengembaraan saya di negara Bosnia dan Herzegovina kini sampai ke penghujungnya. Saya akan meneruskan lagi perjalanan dan bergerak lebih jauh ke wilayah Balkan menuju ke Kotor, pekan pinggir laut di negara Montenegro. Saya Wak, terima kasih kerana menonton. Kita berjumpa lagi di episod seterusnya. Assalamualaikum dan bye.